لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. What's up, geng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to my lecturer Sefakro. Hari ini kita orang akan present mengenai Haji Qiran dan Dam Haji Qiran. Okay. Nama Muhammad Daniel bin Muhammad Zaki. Rakan saya Ahmad Fadil Arif, Amirul Muiz dan Ahmad Nur Ibn Sina. Yes. Haji. What is Haji? Okay. Haji adalah ziarah suci tahunan ke Mekah yang wajib seluruh umat Islam sekurang-kurangnya dilakukan sekali seumur hidup. Kerana Haji kerana ia merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilakukan. Perkataan haji berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud menuju atau mengunjungi ke suatu tempat. Jadi ibadah haji merangkumi melawat Kaabah pada bulan Zulhijjah dan melakukan rukun-rukun wajib haji. Ibadah haji terbagi kepada 3, iaitu Haji Ifrad, Haji Tamattu dan Haji Qiran. So, kita orang akan bincangkan tentang Haji Qiran dan Dam Haji Qiran. Okey, ibadah haji terbagi kepada 3 jenis, iaitu Haji Ifrad, Haji Tamattu, Haji Qiran. Perbezaan antara ketiga-tiga haji ini adalah pada pelaksanaan ibadah umrah yang terkait dengan ibadah haji. Ibadah diniatkan umrah dan haji sekaligus, namanya Haji Qiran. Yang diniatkan ibadah haji sahaja tanpa umrah dan disebut ifrad. Dan yang dikerjakan umrah dahulu, kemudian tinggal di Mekah, kemudian baru mengerjakan haji pada musim waktu haji, iaitu Haji Tamattu. Dam. Apa itu dam? Dam dari segi bahasa bermaksud darah. Wow. Dari segi istilah syarak pula, ia bermaksud denda yang diwajibkan kerana melakukan perkara larangan semasa melakukan haji atau meninggalkan perkara yang diwajibkan. Ibadat dam ini dilakukan dengan menyembelih binatang ternakan seperti lembu, unta dan sebagainya, atau gantiannya sama ada memberi makanan kepada orang yang memerlukan seperti fakir miskin, atau berpuasa selama 3 hari. Yes. Ini saya nak menceritakan tentang sedikit sebanyak pasal Haji Qiran, part saya lah. Okay, so apa yang kita faham, kita ambil awal dia dululah. Pengertian haji, yang kita tahu haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram, yakni Kaabah di Mekah, pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Dalil wajib haji yang biasa kita belajar lah. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu dalil wajib haji daripada surah Ali Imran ayat 97. Dan ayat yang seterusnya, wa'timul hajja wal umrata lillah. Maksud dia, dan tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat 109. So sekarang ni saya nak cerita, tak ada, yang awal-awal tu nak cerita pasal apa itu haji je, secara apa, secara umum lah. Jadi saya cerita bahagian saya sekarang. Okay, haji ni dia terbahagi pada 3. Yang pertama Haji Tamattu, Haji Ifrad, Haji Qiran. Dan bahagian saya adalah Haji Qiran. Saya teruskan. Okay, Haji Qiran dia ada melalui 2 cara melaksanakan Haji Qiran. Cara yang pertama, berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan haji, kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji.
Untuk umrah pula dikira selesai, sebaik saja selesai menunaikan haji. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, berniat mengerjakan umrah sahaja, tetapi sebelum tawaf ia berniat mengerjakan haji. Macam tu. Kemudian melaksanakan semua rukun wajib haji. Itu cara yang kedua. Okey. Lepas daripada tu, haji qiran ni lafaz dia sama macam biasa kita berniat, nawaitu al-hajju wal umratu wa ahramtu bihima lillah ta'ala. Maksud dia, sahaja aku mengerjakan haji dan umrah, dan aku berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Itulah maksud dia. Itu yang kita belajar kat sini. Apa yang saya nak beritahu, dia ada melalui dua cara. Yang pertama, dia berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan haji. Dia berniat serentak. Itu cara yang pertama. Dia berniat serentak bulan haji, kemudian melaksanakan semua rukun wajib haji. Dalam bulan haji, dia niat haji dan umrah serentak dan melaksanakan semua rukun wajib haji. Umrah pula dikira selesai, sebaik saja selesai menunaikan haji. Maknanya kata dua dalam satu lah. Dia menunaikan haji dan dia menunaikan umrah. Dia berniat dalam satu, dia berniat buat dua, haji dan umrah, tapi dalam bulan haji. Okey, cara yang kedua, berniat mengerjakan umrah sahaja, tetapi sebelum dia melakukan tawaf, dia berniat haji, mengerjakan haji, kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Okey, itu sahaja bahagian saya. Okey, teruskan kepada bahagian yang seterusnya. Okey. Saya Ahmad Fadil Arabi Ahmad Zulkifli. Saya nak huraikan tentang tempat-tempat yang dikenakan dam dalam haji qiran. Yang pertama ialah wukuf, iaitu luput waktu wukuf di Arafah setelah berniat ihram. Yang kedua, bercukur bergunting, iaitu melanggar nazar. Yang ketiga, miqat, terlupa berniat ihram selepas tibanya di tempat miqat. Yang seterusnya, melontar 3 jamrah, iaitu kubra, sughra dan wusta. Yang seterusnya ialah tawaf, meninggalkan tawaf wada tanpa keuzuran syarak. Seterusnya mabit di Muzdalifah, tidak mabit di Muzdalifah tanpa sebab. Dan yang terakhir ialah mabit di Mina, tidak mabit pada hari tasyrik, iaitu 11, 12, 13 di Mina tanpa sebab. Dam yang dikenakan kepada tempat-tempat yang saya cakap tadi itu ialah pertama, menyembelih seekor unta atau lembu 1/7 bahagian atau seekor kambing. Seterusnya, berpuasa 10 hari, 3 hari dalam masa haji, iaitu di Mekah, dan 7 hari setelah pulang ke tanah air. Seterusnya, yang terakhir, bersedekah 10 cupak. Wukuf, luput waktu wukuf di Arafah setelah berniat ihram. Contohnya seseorang telah berniat ihram haji, tetapi telah jatuh sakit yang kritikal sehingga seseorang itu tidak mampu melakukan wukuf di Arafah sampai habis waktu wukufnya. Setelah dia sembuh dari sakit tersebut, maka wajib baginya untuk melakukan rukun haji, iaitu tawaf, sa'i dan bercukur bergunting. Dan disebabkan dia telah meninggalkan wukuf tersebut, maka wajib baginya untuk membayar dam. Dan tersebut ialah menyembelih unta atau lembu atau seekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari dalam masa haji di Mekah dan 7 hari setelah pulang ke tanah air. Jika tidak mampu juga, bersedekah 10 cupak. Seterusnya, bercukur bergunting, iaitu masalah melanggar nazar. Contohnya, seseorang itu telah bernazar untuk bercukur kepalanya kerana telah menunaikan haji dan umrah, tetapi dia hanya menggunting 3 helai rambut saja, maka dia dikenakan dam kerana tidak menunaikan apa yang telah dinazarkan. Dam yang dikenakan itu ialah sama juga, menyembelih unta atau lembu atau seekor kambing jika tidak mampu juga berpuasa 10 hari, 3 hari dalam masa haji, iaitu di Mekah, dan 3 hari di tanah air. Jika tidak mampu juga, bersedekah 10 cupak. Dan dia dikenakan solat sunat taubat kerana sengaja tidak melakukan nazar tersebut. Seterusnya, tawaf, meninggalkan tawaf wada tanpa keuzuran syarak. Contohnya, seorang itu telah
habis melakukan kesemua rukun dan wajib haji. Setelah kesemuanya dia pulang ke Mekah tanpa melakukan tawaf wada dengan sengaja kerana keletihan yang teramat, maka solat itu dikenakan dam, dan solat sunat taubat kerana meninggalkan dengan sengaja. Dam yang dikenakan adalah sama, iaitu menyembelih unta atau lembu atau seekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari dalam masa haji di Mekah dan 7 hari setelah pulang ke tanah air. Jika tidak mampu juga bersedekah 10 cupak dan dikenakan solat sunat taubat. Seterusnya mikot. Contohnya jika seseorang itu terlupa berniat ihram di mikot, maka dikenakan dam ke atasnya. Contoh dalam kapal terbang perjalanan ke Madinah, ke Mekah atau Jeddah, dia telah sampai ke mikot tapi dia terlupa, macam dia tidur macam tu lah. So dam yang dikenakan ialah mikot yang menyembelih seekor unta atau lembu atau seekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari dalam masa haji di Mekah dan 3 hari setelah pulang ke tanah air, dan seterusnya adalah bersedekah 10 cupak. Seterusnya adalah mabit di Muzdalifah. Tidak mabit di Muzdalifah tanpa sebab. Sebagai contoh, seorang itu tidak mabit di Muzdalifah tanpa sebab. Tempoh mabit di Muzdalifah ialah separuh malam 10 Zulhijjah sehingga terbit fajar, maka dikenakan dam ke atasnya. Dam yang dikenakan adalah sama. Seterusnya adalah mabit di Mina. Tidak mabit pada hari tasyrik di Mina tanpa sebab. Hari tasyrik ialah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sebagai contoh, pada hari tasyrik seorang itu tidak mabit di Mina dengan sebab, iaitu menemani waris yang sakit di luar kawasan Mina. Mereka tidak dikenakan dam dan solat taubat. Tetapi jika seseorang itu tidak mabit di Mina pada hari tasyrik tanpa sebab, akan dikenakan dam. Dan yang dikenakan ialah sama juga, iaitu menyembelih seekor unta atau lembu atau seekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari dalam masa haji di Mekah dan 7 hari setelah pulang ke tanah air jika tidak mampu bersedekah 10 cupak, dan jika tidak mabit di Mina tanpa sebab dikenakan solat sunat taubat. Seterusnya ialah melontar 3 jamrah. Contohnya, seseorang itu sengaja tidak melontar 3 butir batu atau lebih pada ketiga-tiga jamrah, iaitu kubra, wusta dan sughra. Tetapi seseorang itu hanya melontar pada salah satu jamrah atau 2 jamrah tersebut. Sebagai contoh, seseorang itu hanya melontar pada jamrah kubra dan sughra, tapi dia tidak melontar pada jamrah wusta, maka dia dikenakan dam dan solat sunat taubat kerana tidak melontar ketiga jamrah dengan 3 butir batu atau lebih. Dam yang dikenakan adalah sama. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menerangkan tentang kebaikan kita melakukan haji, kebaikan kita melaksanakan haji qiran, dan sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita dikenakan dam. So yang pertama, kebaikan melaksanakan haji qiran ialah memberi kesenangan dan kemudahan untuk jemaah haji. Yang kedua, mengambil masa yang singkat. Dan ketiga, dikenakan dam. Tiga ni adalah kebaikan apabila kita melaksanakan haji dengan menggunakan haji qiran. Dan sebab-sebab, antara sebab-sebab yang mungkin kita dikenakan dam, macam dekat slide saya ambil 6 ya. Contoh dia, meninggalkan perkara-perkara wajib umrah dan haji. Nombor 2, melakukan perkara yang dilarang ketika di dalam ihram. Nombor 3, memilih haji tamattu' dan qiran. Ini kita mentau yang mana yang buat slide untuk haji tamattu' dengan haji qiran ni. So memang depa tahulah yang kata untuk 2 haji ni memang kalau kita melaksanakan haji tu kita memang akan dikenakan dam. Yang nombor 4, tidak dapat wukuf di Arafah. Dan nombor 5, tertegah ihsan. Perjalanan ke Mekah sedangkan seorang itu sudah berihram. Dan yang last kali, meninggalkan tawaf wada' bagi mereka yang tidak uzur. So kesimpulan yang dapat saya buat, kita tak kisahlah haji jenis apa pun yang kita laksanakan,
Yang penting bergantung kepada niat kita, insya-Allah Allah akan menerima kita punya haji ataupun umrah, insya-Allah. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.